Surat biasa Pakatan Rakyat, dan tentunya perkara yang pertama yang kita bagi tumpuan ialah soal jawatankuasa khas Parlimen mengenai pilihan raya. Kita akui ada beberapa perubahan dicadangkan, tapi perkara pokok yang masih belum diatasi ialah senarai pengundi, termasuk senarai pengundi baru yang didaftarkan sebagai warga negara dan kemudian diberikan hak mengundi di kalangan rakyat asing. Dan itu yang amat memprihatinkan. Dan keduanya, kita dapat juga beberapa maklumat terkini tentang adanya jumlah yang agak besar, tetapi yang berpindah. Iaitu umpamanya, sebagai contoh, nak tengok bahawa setelah MIMOS membuat kajian laporan, nak tunjuk bahawa kecelaruan dan kebimbangan kita tentang ketelusan proses ialah umpamanya 106,000 nama dipotong tanpa rang. Keduanya ada setakat ini 522 kes, 100 nama pengundi di satu alamat. 522 kes, ya. Maknanya lebih dari 100 nama di satu alamat. Itu yang baru dikesan. Jadi kita bimbang kalau pilihan raya itu hal-hal ini tidak dijernihkan, maka dipertikaikan soal kebersihan. Kita Ketua Menteri Pulau Pinang ada mewakili pandangan Kerajaan Negeri, dan kita akan minta beliau menyelaraskan mesyuarat yang akan dihadiri oleh beberapa orang pimpinan untuk dapat kesepakatan tentang keputusan sama ada nak diadakan pilihan raya negeri dan persekutuan bersama dengan persekutuan. Kehadiran YB Lim Guan Eng penting kerana beberapa isu yang cuba difitnahkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat penjelasan yang tepat, termasuk projek Bayan Mutiara yang digunakan oleh UMNO, tetapi beliau telah memberikan keterangan cukup jelas, proses tender diikuti, dan yang mendapat tender itu adalah syarikat yang meletakkan harga yang paling tinggi. Jadi bagi kita, Majlis Pimpinan telah mendengar dan puas hati dan tidak berbangkit hal ini, dan cuma kita minta rakan-rakan ahli Parlimen menjelaskan supaya mereka UMNO tidak terus dengan fitnah jahat mereka. Affordable housing. Dan Ketua Menteri menjelaskan bahawa projek itu walaupun projek komersial, tetapi keuntungan 500 juta ringgit itu dia peruntukkan untuk membina rumah mampu milik, dan ini tentunya sebahagian besar itu akan memberi manfaat kepada penduduk-penduduk Melayu Pulau Pinang yang menghadapi masalah perumahan selain daripada kaum-kaum lain. Saya itu dulu saat ini. Ya, tambah sudah. Okay, kau soalan. I just want one more on this. Tadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Anwar kerana kita ada satu perbincangan ringkas tentang sama ada nak adakan pilihan raya serentak ataupun berasingan dengan persekutuan, dan ini saya rasa kita hanya boleh buat keputusan bila berbincang dengan menteri besar yang lain. Tapi tentu kita ada dengar pandangan daripada semua parti, dan tentunya perbincangan akan dirahsiakan sehingga kita dapat bertemu bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pakatan Rakyat yang lain. Tentang satu lagi perkara yang saya pun telah bincang dengan kepimpinan Pakatan Rakyat ialah tentang jemputan CEO Linus kepada saya untuk berjumpa dengan beliau, dan kepimpinan Pakatan Rakyat telah bersetuju bahawa saya tidak jumpa dengan CEO Linus kerana CEO Linus seharusnya jumpa rakyat yang terjejas terlebih dahulu
kemudian boleh jumpa sama saya ataupun pemimpin Pakatan Rakyat. Kerana rakyat mestilah didahulukan. Itulah sebabnya CEO Lainas sepatutnya jumpa rakyat dahulu, dan bukanlah pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang hanya jadi alat kepada rakyat saja. So seharusnya beliau mesti jumpa rakyat di Kuantan, dan itulah keputusan yang dibuat oleh kepimpinan Pakatan Rakyat. Assalamualaikum. Sebagai tambahan, sepatutnya di atas semangat demokrasi dan konsep federalisme, penentuan tahap ini dirundingkan dengan semua menteri-menteri besar dan ketua menteri, termasuklah ketua menteri dan menteri besar negeri-negeri Pakatan Rakyat. Sepatutnya adakan perundingan, perbincangan supaya diselaraskan umum tarikh pilihan itu. Jangan hanya pihak Barisan Nasional saja, seolah-olah mereka yang punya segala-galanya. Walaupun semangat demokrasi adalah hak rakyat dan diberi pada semua parti politik dalam negara yang mengamalkan demokrasi yang sebenar dan demokrasi. Ya. Majlis Pakatan juga setuju tiga-tiga parti akan hanya kemukakan satu manifesto peringkat nasional atas nama Manifesto Pakatan Rakyat. Ini satu kemajuan besar. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih. Ya, okey, satu. Baru-baru ini saudara Rafizi Ramli ada meledakkan tentang penyalahgunaan wang rakyat sebanyak hampir 400. Okey. Hampir 400, hampir setengah juta kan, 400,000 lebih oleh Perdana Menteri untuk Majlis Ketunangan Anaknya di Seri Perdana pada 17 Jun tahun lalu. Ya. Perdana Menteri pula ada kemukakan penafian, tapi tak ada bukti. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Ni Rafizi lagi. Dari segi keterangan Rafizi, dia buat dakwaan itu dengan sebaucer dan keterangan dan maklumat. Jadi sekiranya Perdana Menteri menafikan, beliau harus menafikan bahawa dokumen itu palsu. Setakat ini disahkan tentang penggunaan wang negara untuk majlis pertunangan. Sepatutnya Perdana Menteri jelaskan. Baik. Dr. Sri, when are the chief ministers and MP going to meet to discuss the state election thing? They got to ask for the common date. Kita akan selaraskan segera. Kita minta Ketua Menteri Pulau Pinang bantu dan dengan tarikh kita sekali supaya dapat adakan segera. All four will be meeting together? Yes. Or meeting None of all the four together. Would a different election date, not concurrent, would it work in Pakatan Rakyat's favour, or We let them decide on this. I mean, we are open. is all the Pakatan states going to have a election together, or Is there a consensus that you go in, you go? No, consensus can be that we don't do it together. There can be, consensus. It is the decision of the state. The consensus is probably it is better to have Kelantan elections together, but not Selangor, for example. So I think, as Datuk Mustafa said, let they discuss this first, and then air their views so that we listen to their various positions. What are the factors? What are the deciding factors when you discuss? Is it winnability? I mean, to improve your chances? We'll have to listen to them. Datuk Seri, salah satu sebab Tok Guru kata dia nak kata serentak adalah salah satu sebab ekonomi, sebab kita boleh menikmatkan dari segi kewangan dan dua dari segi manpower. Okay, pandangan Datuk Seri. Jadi pandangan betul lah, pandangan Tugu ni Aziz dari segi itu. Tapi kita nak dengar juga pandangan yang lain, dan kita nak beri ruang supaya dia juga dengar dan kita bincang. Mungkin dia tidak ada keputusan utama, dan kita pun tidak ada. Yang penting kita menang lah. Sekali ke tak sekali pun. Alright? so how is the progress of seat allocation? Bagian kursi. Ya. Sikit lagi tak selesai. Saya jumpa Azmin selesai lah. Dan yang seriously tadi diorang laporkan, dan memang sebahagian besarnya sudah selesai, ada beberapa yang kecil, iaitu
boleh diselesaikan. Sebab baru ni dia orang buat pembangunan PSC. Jadi BN dah selesai. Dia tanya BN belum lagi baru start runding kan. Akhir bulan ni selesai. Tu Wadi sebut BN pun masih ada runding ni. Jadi Negeri apa yang sudah selesai? Ya. Negeri apa yang sudah selesai? Yang tu dia orang nanti umum bila mesyuarat dia lah. Baik. So end of this month, approximately? Ya, InsyaAllah. Ya. InsyaAllah end of this month. Okey, terima kasih banyak. Loceng sudah berbunyi.